Episod ini akan mengupas banyak persoalan berkenaan cukai. Kami cadangkan cikgu-cikgu matematik dan pendidikan Islam sekolah menengah untuk menggunakan video ini dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi topik-topik yang tertera. Kita selalu dengar pelbagai jenis cukai. Cukai jualan, cukai pendapatan, cukai tanah dan banyak lagi jenis cukai. Tetapi, kenapa kita kena bayar cukai? Dan apa akan jadi jika kita tidak membayar cukai? Seperti yang disebut tadi, kita ada pelbagai jenis cukai dan setiap cukai ini adalah berbeza. Contohnya, jumlah cukai pendapatan yang seseorang perlu bayar akan mengikut gaji bersih tahunan individu tersebut. Mengikut data pada tahun 2020, kita boleh lihat semakin tinggi gaji bersih tahunan, lagi tinggi kadar cukai pendapatan yang dikenakan. Semua kutipan cukai ini dikawal oleh satu agensi di bawah Kementerian Kewangan, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri atau lebih dikenali sebagai Hasil. Hasil cukai negara boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung adalah beban cukai yang tidak boleh diakhirkan kepada orang lain. Cukai tersebut adalah cukai di mana individu atau syarikat perlu bayar kepada hasil. Contohnya, cukai pendapatan individu dan syarikat, cukai tanah, cukai pintu ataupun cukai pendapatan petroleum. Cukai tidak langsung adalah cukai di mana beban boleh dikenakan kepada orang lain. Anda masih ingat lagi GST? Ini adalah cukai tidak langsung. Cukai ini dikenakan kepada perkhidmatan dan barangan di mana cukai akan dimasukkan ke dalam harga sesuatu barangan. Antara contoh lain adalah duty import, export, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Pengutipan cukai ini penting kerana ia membantu pembangunan negara. Apabila sesebuah negara mengutip cukai daripada penduduknya, cukai tersebut akan digunakan untuk membina perkhidmatan seperti sekolah, hospital dan jalan raya serta mewujudkan program-program bantuan sosial. Senang cerita, kita bayar negara kita untuk bina perkhidmatan yang akan wujud pada masa akan datang atau yang dinaik taraf. Sebenarnya, pembinaan infrastruktur bukan hanya untuk penggunaan semata-mata. Contohnya, kutipan cukai yang digunakan untuk membina jalan raya. Dengan jalan raya yang banyak dan menghubungkan lebih banyak tempat, kawasan perumahan dan kedai-kedai termasuk pengangkutan awam akan dibuka. Ini akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk penduduk. Dengan adanya lebih banyak pekerjaan, masyarakat mempunyai pendapatan untuk membeli barangan. Pembelian ini akan memperkembang ekonomi negara. Dengan keadaan ekonomi yang bagus, pelabur luar negara akan menjalankan perniagaan mereka di sini dan membayar cukai kepada negara kita. Itulah pentingnya kutipan cukai ini. Tapi, apa jadi kalau saya tak bayar cukai? Mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967, anda boleh dikenakan denda antara RM200 hingga RM20,000, dipenjara ataupun kedua-duanya sekali. Itu dari segi undang-undang. Secara amnya, sebagai rakyat, apabila kita mengelak daripada membayar cukai, macam seolah-olah tidak menyumbang kepada pembangunan negara. Sebagai rakyat yang setia, amanah dan bertanggungjawab, pastikan cukai dibayar apabila dikenakan. Jadi, anda perlu tahu jika anda perlu atau tidak untuk membayar cukai. Ingat, cukai tidak mengira umur. Jika ada pendapatan yang boleh dikenakan cukai, kenalah bayar. Contohnya, kalaulah anda masih di sekolah tetapi mempunyai pendapatan sekurang-kurangnya RM34,000 daripada pendapatan sebagai YouTuber, Insta famous atau TikTok dan game streamer, anda perlu mendaftar dan memfailkan cukai pendapatan. Jangan risau, pendaftaran tersebut boleh dilakukan di laman web hasil. Oleh itu, sentiasa prihatin kerana jika kita menggunakan alasan saya tidak tahu kena bayar cukai dalam mahkamah, tiada maknanya kerana tanggungjawab tersebut telah dinyatakan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967.